internet tu, jadi kita ambil baca dalam internet tu lah. Dia kata lepas daripada contoh-contoh maring tu, ada contoh-contoh lain pula. Contoh dia kata kepada ni, jumalun anil isti'arati. Jumlah-jumlah isti'arah. Macam contohnya dia kata, haddatsani tarikh an amjadi ummati. Sejarah telah menceritakan kepada saya tentang kegemilangan bangsa saya, gitu contohnya. Jadi sejarah tu telah diberikan sifat-sifat manusia, iaitu boleh berkata-kata. Gitu. Sejarah yang seperti manusia, gitulah kalau nak kira hak asal dia kat. Sejarah yang seperti manusia telah berkata-kata, tapi dia tidak buat lagu tu. Dia tidak nyatakan tasbih tu. Dia biar gitu sahaja. Dan dia beri perkara-perkara yang khusus dengan apa dia? Dia beri perkara yang khusus dengan itu, dengan musyabbah bihi, benda yang disamakan dengannya lah. Okey. Beza antara isti'arah makniyah dan juga isti'arah tasrihiyah dengan contoh dia. Dia kata isti'arah, apa dia kemarin tu kita baca tu, isti'arah makniyah ni ialah tasbih balik yang dihazafkan musyabbah bihi, ditinggalkan musyabbah dengan sifat musyabbah bihi, gitu. Isti'arah tasrihiyah ialah tasbih balik yang dihazafkan musyabbah dan dinyatakan musyabbah bihi. Gitu beza antara dua tu lah, antara dua perkara tu. Lepas tu dia ada contoh lain lagi. Sebelum daripada kita masuk contoh lain tu, kita nak tengok dalam buku tu sikit lagi, bahagian kepada ni, isti'arah takhyiliyah. Dia ada contoh isti'arah takhyiliyah sikit lagi. Jadi kita tengok tu dulu. Isti'arah makniyah kemarin tu, an yudmiral mutakallim at-tashbiha fi nafsihi fala yusarraha, apa ni? Dia menyembunyikan tasbih di dalam dirinya. Jadi dia tidak menyatakan apa-apa pun daripada rukun-rukun tasbih kecuali musyabbah. Dan dengan menyatakan musyabbah tu sebenarnya tidak nampak tasbih pun, sebab musyabbah tu perkataan asal dia lah. Kemudian diberikan ciri-ciri khusus ataupun sifat-sifat khusus musyabbah bihi kepada musyabbah. Dinamakan isti'arah bil kinayah ataupun isti'arah makniyah lah. Kerana dia tidak nyatakan dengan jelas, dia sebut lawazim dia sahaja. So laginya ialah isti'arah takhyiliyah. Isti'arah takhyiliyah, dan ada contoh dia. Dia kata isbatu lawazimil musyabbah bihi lil musyabbah min ghairi zikril musyabbah bihi. Ayat dia sebenarnya serupa je. Maknanya menyabitkan perkara-perkara yang lazim dengan musyabbah bihi kepada musyabbah. Okay. Mengatakan ada sifat-sifat khusus musyabbah bihi kepada musyabbah, gitu. Tapi tidak sebut musyabbah bihinya. Fa isbatul amril lazim lil musyabbah bihi lil musyabbah yusamma isti'aratan takhyiliyatan. Jadi mensabitkan tu maknanya mengaitkan boleh juga, mengatakan ada pun boleh juga. Mengatakan ada perkara yang lazim dengan musyabbah bihi kepada musyabbah dipanggil isti'arah takhyiliyah.
kita pun tengok bukan saat ni atas ni mengatakan ada perkara khusus musyabbah bihi kepada musyabbah yang disebut ni dipanggil isti'arah makniyah kan. Sebab apa sini mengatakan khusus perkara yang lazim dengan musyabbah dipanggil takhiliyah pula. Jadi dia macam hak tula, dia macam hak tula. Jadi dia beza dia sikit saja sebenarnya. Ada kata tak ada beza pun. Bezanya hak ni sifat khusus. Hak ni lawazim ataupun benda lazim. Gitu je beza dia sebenarnya. Lil iqa' fi khayalis sami' anna al-musyabbah fardun min jinsil musyabbah bihi. Supaya berlaku sebenarnya, supaya ada, supaya terlintas dalam khayalan pendengar bahawasanya musyabbah adalah satu unit daripada jins musyabbah bihi. Gitu. Dalam fikiran pendengar bahawasanya musyabbah ni satu unit. Satu unit tu macam kalau apa dia? Kalau singa tu, Zaid tu satu unit daripada singa. Gitu contohnya. Bapaknya liwujudi lazimihi fihi. Kerana ada benda yang lazim dengan musyabbah bihi pada nya musyabbah. Okey. Contoh dia, yuk mari kata penyair. Wa ghadatu rihin qad kashaftu wa qarrati iz asbahat biyadis shimali zimamuha. Okey. Ghadatu rihin qad kashaftu, ataupun ada juga kata bagi atas ghadata rihin qad kashaftu wa qarrati. Maknanya inni kashaftu wa azaltul barda anhum biiqadin nar wa zabhil jazur fi ghadatin fiha rihin wa bardin syadidin. Saya telah menghilangkan telah melenyapkan kesejukan dari mereka dengan menyalakan api. Dengan menyalakan api dan menyembelih apa ni? Dan juga dengan menyembelih unta. Dengan menyembelih unta jadi makan ne lah. Jadi ada makan ne tu jadi panah tubuh kita kata. Fi ghadatin, pada satu pagi yang apa ni? Sangat sejuk. Pada satu pagi yang berangin dan sangat sejuk. Hinama kana zimamul bardi biyadi rihis shimal. Maknanya ketika apa dia? Ketika apa dia ni hari tu kita panggil tali kekang boleh juga. Ketika tali kekang kesejukan itu berada di tangan angin timur. Dia. Jadi dia kata sini dia mari contoh dianya ialah ghadata rihin.
qad kashaftu wa qarrati, maknanya saya telah hilangkan apa dia, pada satu pagi yang berangin tu, saya telah hilangkan daripada orang ramai tu ketika mana pagi tu apa dia, anginnya berada di tangan, bukan angin, kesejukan lah, kesejukan dia berada di tangan angin timur. Okey, zimam tu maknanya tali kekang. Okey, jadi tali kekang maknanya pengawal. Serupa dengan kalau kita lah ni apa dia, remote kawal suara ataupun kesejukan, gitu. Macam contohnya remote aircon, contohnya remote kipas, remote apa dia, TV. Hok kalau kita ada di tangan kita tu, kita boleh nak pasang derah mana, kita boleh nak pasang selu mana, gitu. Jadi contohnya ialah macam dia ada remote lah. Jadi dia boleh kawal, nak kawal sejuk setara mana, nak kawal panas setara mana, gitu. Seolah-olahnya moga tali kekal tu kita tak nampak sangat. Tali kekal tu dia sesuai dengan zaman dia. Kerana zaman dia tak ada remote-remote ni, jadi dia pakai macam orang bawa kuda. Jadi kalau ada di tangan dia lah tali kekal tu, maka ikut dia lah nak kanan ke kiri ke kanan ke, nak derah ke nak selu, gitu. Jadi dia gunakan tali kekal. Kalau kita guna remote. Kita tak payah tali kekal, kita guna remote, gitu. Macam kita kata macam remote sejuk panas duduk di tangan dia, gitulah. Jadi diberi kepada angin timur, di tangan dia kata. Jadi tasbihus shimal bil insan bi alaqati tasrif, disamakan angin timur itu dengan seorang manusia. Sudut persamaannya, alaqah tu maknanya alaqah musyabihah dia lah. Alaqah musyabihah dia. Kaitan antara dua makna ini ialah tasrif, boleh mengawal. Okey. Alaqah tu juga boleh kita panggil wajah syabah lah. Wajah syabah dia. Kerana manusia, kerana angin timur tusarriful barda, kira-kiranya mengikut khayalan dia boleh mengawal kesejukan tu. Manusia boleh mengawal tali kekal yang ada di tangan dia. Boleh mengawal tali kekal yang di tangannya. Jadi isti'arah ini isti'arah bil kinayah. Saya ni kata isti'arah takhyiliyah. Okey, jadi ni isti'arah bil kinayah terlebih dahulu. Maknanya apa dia? Disamakan benda yang lagu ni dengan manusia, dengan alaqah dianya ialah tasrif. Adalah sifat-sifat dia. Okey. Sifat dianya ialah at-tasrif, boleh mengawal. Tetapi isbatul yadi allati hiya min khawasin wa lawazimil insan al-musyabbah bi isti'aratan takhyiliyatan. Maknanya mengatakan ada tangan. Mengatakan ada tangan. Tu sebenarnya ciri khusus manusia. Ciri khusus manusia, yang mana merupakan musyabbah bihi. Jadi mengatakan ada tangan pada angin timur tu ialah mengatakan adanya ciri khusus manusia, lawazim dia, benda yang lazim dengan manusia kepada dia. Jadi itu dipanggil isti'arah takhyiliyah. Gitu. Litakhyilin anna shimal fardun min afradil insan, kerana ada semacam khayalan
bahawasanya angin timur tu macam manusia juga. Gitu. Semacam khayalan angin timur adalah manusia juga. Gitu. Jadi hak ni kalau kita perasan takhyiliyah dengan bil kinayah saat ni tu macam dekat-dekat macam hak tula. Dan memang ada hak tula pun ada yang kata sekali hak tula lah. Ada yang kata tak. Ya tengok dari sudut lain sikit. Okey. Ni tasrif ni adalah satu wajah Sabah. Tengok daripada wajah Sabah dia, sifatnya apa dia? Sifat boleh mengawal. Sifat boleh mengawal tu jadi kita bui pada angin timur. Hak tu dipanggil isti'arah makniyah. Lepas tu kita bui tangan sekali. Bui tangan sekali. Tangan itu lawazim dia. Jadi hak ni isti'arah takhyiliyah. Gitulah. Okey, maknanya ada dua-dua sekali lah. Ada dua-dua sekali. Jadi tangan tu makna dia ialah tasrif. Ada tangan bolehlah mengawal sesuatu benda. Kalau orang tu tak ada tangan, dia tak boleh lah nak kawal, payahlah nak kawalnya. Contohnya nak kawal dengan apa dia, dengan kaki, dengan jari kaki. Nak tekan remote dengan jari kaki. Seolah-olahnya lagu tu. Jadi ada tangan tu ada kebolehan, ada sifat boleh mengawal. Jadi mudah. Jadi dia sebenarnya tula, maknanya makna dia, adanya makna dia tu jadi kira isti'arah bil kinayah, ada benda dianya jadi isti'arah takhyiliyah. Contoh saat ni je kalau dalam internet kita tengok tu, dia kata apa dia dah? Sejarah menceritakan, menceritakan. Makna dia ialah boleh menceritakan itulah, boleh menyampaikan berita. Lepas tu ni menceritakan, berkata-kata, berkata-kata. Memberikan sifat berkata-kata kepada sejarah tu isti'arah takhyiliyah. Macam dalam khayalan kita gambarkan ada benda tu, padahal tak ada. Tapi dalam khayalannya ada. Apa fungsi berkata-kata saat ni? Boleh bercerita. Jadi boleh bercerita tu hak makniyah dia. Gitulah. Okey. Lagi contoh hak marin juga, cuma ada huraya dia, iaitu wa izal maniyatu an syabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Maknanya dia menyamakan kematian dengan binatang buah. Apa dia? Bin nafsi, dalam dirinya. Maknanya tidak dinyatakan. Tasbih tu lah. Tasbih antara kematian dengan binatang buah tu tidak dinyatakan, disembunyikan dengan cara dia sebut musyabbah sahaja, dengan cara dia buat tasbih balik. Tasbih balik ni kadang-kadang orang tak perasan, dan digunakan secara isti'arah bil kinayah. Itulah dia apa dia ni, dia buat lagu tu. Lepas tu hak ni apa sebenarnya tak ada sebut sini. Wajah sini ada ujung dia. Wajah syabahnya, maknanya hak ni isti'arah bil kinayah ni, dia ada wajah syabah dia. Wajah syabahnya ialah al-qahru wal ghalabah. Okey. Mati serupa dengan binatang buah dari segi mana? Dari segi apa ni? Keganasan dan apa dia? Kekuatannya untuk mengalahkan apa ni? Mangsanya. Gitu. Jadi waktu adalah wajah syabah antara sabuk dengan maniyah. Dia ada wajah syabah dia ada alaqah dia. Jadi hak ni dari sudut adanya makna ni dia panggil isti'arah bil kinayah. Tapi dari sudut diberikan kuku. Kuku ni lazim dengan binatang buah. Diberikan kepada mati. Hak tu isti'arah takhyiliyah.
Dari segi tu bayar-bayar dalam khayal lah. Bayar-bayar dalam khayal. Sudut persamaan sebenarnya ialah hak ni. Bui kuku saat ni tu bui secara khayal. Jadi dia macam dengan benda lagu tu lah. Benda lagu tu. Jadi makna dia apabila kematian menyatakan kukunya, menampakkan kukunya, maka kamu sedari segala tangkal tidak lagi berfungsi. Gitu contohnya. Okey, jadi kita akan balik kepada hak maring tu. Hak ni. Dengan kita hurailah sudut-sudut mana hak nak dapat apa dia? Takhyiliyah dan makniyah dia. Okey. Jadi kalau sini dia contohnya Tarul khabar fil madinati. Cerita tu telah terbang ke seluruh bandar. Jadi cerita disamakan dengan burung. Wajah syabahnya ialah apa dia? Cepat. Cepat ataupun laju lah serupa dengan burung. Itu wajah syabah dia. Tapi diberikan terbang. Diberikan lazim burung tu pada cerita. Jadi tu khayal gitu. Sebab cerita tu tidak ada sayap serupa dengan burung. Tapi diberikan kebolehan terbang juga. Macam kita menggambarkan dia serupa dengan burung, padahal dia bukan burung. Jadi tu pada khayal kita. Kalau sebenarnya kita nak samakan cerita tu dengan burung dari sudut cepatnya dia tersebar. Ni masa telah menampakkan taringnya. Dia menampakkan taringnya. Jadi digambarkan masa tu dengan binatang. Dari sudutnya yang tertentu lah. Dari sudutnya yang tertentu. Ia pun banyak lagi ada contoh-contoh lain lagi lah. Isti'arah makniyah. Ni contoh lain. Contoh saya. Ni contoh maring. Ghadabal bahru ghadbatan azimatan. Laut itu sangat marah. Jadi marah tu serupa dengan manusia. Dia sama ke laut dengan manusia dengan diberikan lawazim manusia, iaitu marah saat ni tu. Okey. Kata dibuai manusia tu dikinayahkan saja dengan sifat-sifat dia lah. Jadi hak tu itu. Contoh isti'arah tasrihiyah ni hak kita baca dah lah maring tu. Maring dulu minggu lepas. Isti'arah tasrihiyah. Disebutkan musyabbah bihi sahaja. Tidak disebutkan musyabbahnya. Tak apa gitulah. Jadi kalau nak tengok gambar dah ni, kalau nak tengok hak ni dia gapo dia ada macam khayal lah, mitos-mitos gapo dia. 5 tentera berkuda. Bukan 5 tentera, 5 kuda. Bukan kuda, 5 orang penunggang kuda. Pada hari kiamat contohnya ni bukan hak ngerti ni hak orang luki. Orang luki. Dia ada gapo dia? Dia menggambarkan kematian ada, peperangan pun ada, macam-macam lah. Kemiskinan, bukan kemiskinan, macam apa dia ni? Apa dia dan dia royak. Ada kuda putih. Inilah dalam Kristian ngarut-ngarut dia tu. Kuda putih. Ada nyakit berat. Kuda merah. Ada apa dia? Peperangan besar. Kuda hitam ada tekanan kuat. Kuda hak nampak
tak berapa cerah mana tu kehancuran gitulah. Jadi banyaklah dalam Kristian tu banyaklah benda-benda hak ngarut-ngarut belak dia tu. Contohnya yang lain pula ialah apa dia? Mana dah? Macam contohnya hak ni. Ni gambar yang dia lukis untuk menggambar ke apa dia Tuhan tu lagu ni lah gitu. Kiranya ni Nabi ada tu Tuhan gitu gambar dia buat mari. Jadi macam-macam lah gambar-gambar dia tu menggambar ke Tuhannya ada lagu ni. Jadi ada rupanya. Dia lukis lah macam-macam lah lukisan dia. Jadi lukisan tu macam-macam untuk menggambar ke khayal sana itulah. Untuk menggambar ke khayal sana. Jadi bila khayal tu macam-macam, jadi bendanya pun macam-macam lah juga. Sudut persamaannya dia kata tengoklah nampak gitu kan, nampak kalau dia kata kalau dalam Kristian Tuhan tu mesti kena nampak janggut putih pakai baju merah gitu. Itu terapung gitu. Adalah gambar dia tu. Okey, ni bahagian istiarah lah. Royak istiarah wifaqiyah inadiyah tu gapo dia. Lepas tu kalau dalam ayat ni khairun nas rajulun yumsiku bi'inani farasihi kullama sami'a hayatan tara ilaiha. Sebaik-baik manusia tu orang yang mendengar orang yang memegang tali kekang untuk kudanya. Boleh mengawal dirinya lah makna dia. Bila dia dengar saja panggilan dia pergi selalu terbang kata. Rajulah makna dia. Lepas tu ni apa tepat adanya istiarah dalam ayat ni. Adanya di sini Ijlan. Lepas tu lain-lain lagi tu lah. Mihurai ke istiarah mutlaqah mujarradah murasyahah. Lepas tu tasrihiyah, makniyah dan takhyiliyah. Jadi dia makniyah dengan takhyiliyah ni dia macam ada dua-dua sekali lalu. Gitulah. Seterusnya kinayah pula tu. Kinayah ni cara ringkasnya lafzun urida bihi lazimu ma'nahul mawdu'i lahu ma'a jawazi iradatihi. Maknanya perkataan yang dimaksudkan dengannya makna lazim dia. Dimaksudkan makna lazim dia. Makna lazim bagi apa dia? Makna hakiki dia. Makna maudhu' tu lah. Makna maudhu' tu makna hakiki dia. Boleh juga kalau nak pakai makna hakiki dia. Gitu. Jadi dia bukan makna majazi lain suku sakat kerana ada kaitan benda ni tempat, benda ni benda yang berada di tempat tu, ataupun benda ni masa dulu, benda ni masa kemudian, ataupun benda ni satu bahagia daripada benda tu, benda ni satu juzuk. Bukan lagu tu. Bukan juga macam istiarah antara makna hakiki dengan makna majazi tu ada persamaan ke bukan. Dia antara makna hakikinya dengan makna lazim bagi makna hakiki dia. Bagi makna hakiki, contohnya manusialah. Makna lazim dia boleh berkata-kata contohnya. Jadi kita kata suppose saat ni ada orang duduk dalam tu. Maknanya ada hidup lah, ada hidup boleh juga. Ada apa dia? Kita duduk nusuk-nusuk nak lari daripada orang. Lepas tu kita pun bunyi orang. Kita pun kata ada orang tu. Ada orang tu maknanya ada hak boleh kecek. Ada hak apa dia? Boleh faham tentang kewujudan kita. Ataupun apa dia? Kita jalan-jalan tengok bekas orang bakar kayu ke apa dia.
baru berasap sikit-sikit. Api mapuh dah. Kita pun kata, ada orang ni. Itu. Ada orang tu maknanya, ada orang pernah duduk sini dan dia, apa dia, menggunakan api ni. Ada orang, ada satu makhluk yang berkebolehan menggunakan api. Gitu. Jadi ada orang tu, bukan nak rakyat makna hakiki. Boleh juga nak pakai makna hakiki. Tapi makna kita nak pakainya makna lazim dia. Iaitu yang ada saat ni lah, sifat-sifat saat ni tu. Sifat-sifat lazim dia. Gitulah lebih kurangnya. Dia beza sikit dengan majas. Sebabnya majas tu dia benda lain. Dia benda lain. Cuma ada kaitan macam kaitan persamaan ke dipanggil isti'arah. Ataupun kaitan dari sudut hak ni separuh, hak ni keseluruhan ke, hak ni dulu, hak ni ke dia, kat tu majas mursal. Gitu. Dan hak lain-lain lagi lah. Bahagia-bahagia majas mursal kita belajar dah tu. Jadi setakat tu dah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz.